Assalamualaikum dan salam sejahtera bersama aku lagi Abang Nazir Creator. Okey. Jangan lupa belajar jadi YouTuber satu hari satu langkah. Jom kita teruskan saja pada perkongsian aku kali ini. Jangan lupa pastikan kamu menonton videoku sampai selesai. Pernah tak kamu duduk depan handphone kamu ataupun komputer kamu nak buat video YouTube, tetapi selama 30 minit kamu hanya fikir, aku nak buat video apa hari ini? Semalam ada dia, hari ini hilang. Tengok YouTuber lain, semua nampak macam dah ada dia je. Akhirnya kamu tutup kamera dan berkata, nantilah, bila ada aku buat video. Kalau kamu pernah mengalami perkara ini, jangan risau. Masalah kamu bukan kerana kamu tidak kreatif. Kamu cuma perlu mempunyai cara yang betul untuk mencari idea. Sebelum itu, pastikan kamu menonton perkongsian aku ini sampai selesai. Okey. Dalam video saya kali ini, aku akan tunjukkan kepada kamu beberapa cara mudah untuk kamu mencari idea video sehingga kamu tidak lagi bergantung kepada inspirasi. Okey, kita teruskan. Ramai YouTuber baru membuat satu kesilapan. Mereka tunggu idea datang. Mereka fikir, kalau aku kreatif, dia akan datang sendiri. Sebenarnya, YouTuber yang konsisten bukan semestinya mempunyai lebih banyak kreativiti daripada kamu. Bukan. Sebenarnya, mereka mempunyai sistem untuk mencari idea. Jadi, mulai hari ini, apa yang perlu kamu lakukan ialah jangan tanya, aku nak buat video apa? Sebaliknya, kamu tanya, apa yang penonton aku mahu tahu? Mahu aku selesaikan atau mahu lihat? Okey? Kita teruskan. Ini antara sumber idea terbaik. Cara pertama untuk mencari idea ialah dengan melihat masalah penonton kamu. Okey? Contoh, kalau niche kamu ialah YouTube, mungkin kamu akan mendapat idea berkenaan dengan masalah-masalah penonton kamu. Contoh, penonton kamu mereka tak tahu nak pilih niche, mereka tak tahu nak buat thumbnail, video mereka tak dapat views, mereka tak tahu nak buat skrip, subscriber mereka tak bertambah, ataupun mereka tak tahu nak cara edit video. Okey, setiap satu masalah ini kamu boleh buat jadi satu video. Macam mana? Okey, contoh, aku bagi contoh. Masalah pertama, video kamu tak dapat views. Okey? Itu masalah pertama. Jadi, kamu boleh jadi idea video seperti berikut. 5 sebab video YouTube kamu tak dapat view. Nampak? Itu dari masalah pertama. Sekarang kita tengok masalah kedua pula. Okey. Saya tak tahu nak buat thumbnail. Okey? Itu masalah kan? Masalah penonton kamu. Jadi, kamu boleh menjadikan idea sebagai seperti berikut. Cara nak buat thumbnail YouTube untuk beginner. Nampak tak? Jadi ingat, masalah penonton ialah lombong idea. Ingat ya, masalah penonton kamu adalah lombong idea kamu untuk kamu membuat konten kamu ataupun video kamu. Okey. Sekarang aku nak kongsikan cara kedua. Okey. Melalui komen. Okey. Cara kedua ialah sangat mudah. Kamu baca komen. Komen yang penonton kamu buat dalam video kamu. Okey. Sekarang macam ni. Aku nak kamu pergi ke video dalam niche kamu. Okey. Kamu baca komen-komen penonton kat dalam tu. Okey. Kamu cari soalan yang mereka tanya. Kamu cari perkara-perkara yang mereka tidak faham. Kamu cari apa-apa permintaan mereka. Contoh komen. Contoh. Okey. Bang, macam mana nak pilih niche? Itu komen penonton. Jadi, kamu boleh buat video melalui soalan tadi. Cara pilih niche YouTube untuk beginner. Nampak? Okey? Kalau kamu tak ada kamera mahal, macam mana? Kalau tak ada kamera mahal, macam mana nak buat video bang? Nampak? Itu juga persoalan daripada penonton kamu. Jadi, kamu boleh buat video melalui persoalan tadi dengan kamu buat idea, boleh ke jadi YouTuber guna handphone saja? Nampak? Itu juga merupakan satu idea yang boleh kamu jadikan tajuk video kamu. Okey? Kemudian, kadang-kadang idea video terbaik bukan datang daripada kepala kita, bukan datang daripada kepala kamu.
tetapi ia datang terus daripada mulut penonton kamu. Okey, ingat tu. Tak semestinya idea tu datang daripada kita. Tak. Kadang-kadang idea tu datang dari penonton kamu. Okey, dari persoalan ataupun masalah-masalah yang penonton kamu komen di dalam video kamu, dalam niche kamu. Okey, sekarang kita pergi ke cara yang seterusnya. Cara yang ketiga ialah kamu cari soalan. Soalan siapa? Soalan penonton kamu. Okey, aku bagi contoh. Gunakan formula mudah ni. Yang pertama, apa? Soalan, apa? Contoh, apa itu YouTube SEO? Lepas tu, kamu boleh gunakan soalan kenapa? Kenapa video saya tak dapat views? Yang ketiga, kamu boleh gunakan soalan bagaimana? Bagaimana nak buat thumbnail? Yang keempat, kamu boleh gunakan soalan bila? Bila waktu terbaik upload? Yang keenam, kamu boleh menggunakan soalan mana? Mana lebih penting? Subscriber atau views? Yang keenam, kamu boleh menggunakan soalan berapa? Berapa sekali seminggu patut upload? Okey? Daripada satu topik saja, kamu boleh menghasilkan puluhan video. Nampak tak? Okey? Okey. Jelas? Macam mana? Setakat ini faham? Kalau faham, komen faham. Okey. Kita teruskan lagi kepada cara yang keempat. Okey, cara keempat ialah kamu belajar daripada video yang sudah mendapat sambutan. Video kamu lah dalam niche kamu. Okey, macam tu. Jadi, apa yang kamu perlu lakukan sekarang kamu cari channel dalam niche kamu. Maksud aku channel-channel lain lah, YouTuber lain. Okey, tetapi masih lagi dalam niche kamu ataupun kategori kamu. Apa yang kamu perlu lihat? Okey, pertama, kamu lihat berapa video paling banyak views. Okey? Kamu tengok video mana yang paling banyak views. Ingat, semua ini adalah dalam niche kamu. Yang kedua, kamu tengok tajuk yang paling menarik yang mereka gunakan di dalam video mereka. Okay? Yang ketiga, kamu tengok apa topik yang selalu muncul dalam video-video mereka. Dan yang keempat, kamu tengok apa soalan-soalan dalam komen-komen penonton dekat video mereka. Sekarang, kamu kena tekankan. Okay? Bukan meniru. Belajar. Ingat, belajar bukan meniru. Okey? Contoh, kalau orang lain buat 10 kesilapan YouTuber baru, kamu boleh buat 7 kesilapan yang saya harap saya tahu sebelum jadi YouTuber. Nampak? Kamu bukan meniru tetapi kamu belajar. Kamu ubah lagi, okey? Dalam bentuk cara ayat kamu sendiri. Okey, topik mungkin berkaitan tetapi pengalaman dan cara penyampaian kamu sendiri. Nampak? Okey, itu cara belajar bukan meniru. Okey? Okey, sekarang kita pergi ke cara yang seterusnya iaitu cara yang kelima. Okey. Ini sangat penting untuk membantu penonton berhenti kebiasaan dia. Okey. Katakan kamu ada satu idea, okey? Cara memilih niche YouTube. Contoh, daripada satu idea itu, kamu boleh buat banyak idea. Contoh, okey, apa itu niche? Kenapa niche penting? 5 kesilapan memilih niche, cara memilih niche, okey? Cara mencari niche yang menguntungkan, niche terlalu luas, niche terlalu kecil, boleh ke tukar niche? Berapa lama perlu kekal dalam niche? Ataupun contoh niche untuk beginner. Okey? Satu idea bukan semestinya satu video. Satu idea boleh menjadi satu siri video. Kamu kena faham tu, okey? Maksudnya di sini kalau kamu dapat satu idea, tak semestinya kamu buat satu video, tapi kamu boleh buat video yang bersiri, siri 1 sampailah ke seterusnya. Faham? Okey. Sekarang kita pergi ke cara yang keenam pula. Cara keenam adalah kamu tengok perjalanan hidup dan pengalaman kamu sendiri. Okey, kamu tanya, apa kesilapan yang pernah aku buat? Okey? Apa yang aku baru belajar? Apa yang aku harap aku tahu lebih awal? Apa masalah yang pernah aku selesaikan? Apa pengalaman yang boleh membantu orang lain? Okey, kamu tanya soalan itu kepada diri kamu sendiri. Okey, contoh, kalau kamu baru belajar YouTube, kamu mungkin fikir, aku belum cukup pandai untuk mengajar orang. Tetapi, kamu boleh berkongsi apa yang kamu sedang belajar. Okey? Contohnya, apa yang kamu belajar selepas membuat video pertama kamu? Okey? Macam tu. Sekarang kita pergi ke cara yang ketujuh pula. Okey. Okey.
Sekarang saya mahu kamu buat satu perkara, iaitu bina bank idea. Okey, bank idea ni bermaksud buku nota di telefon anda, boleh juga ataupun kamu buat satu folder bernama bank idea tu. Okey, macam tu. Kamu letak dalam laptop kamu ke ataupun komputer kamu, boleh juga. Okey. Kemudian, setiap kali kamu mendengar soalan, kamu mendapat komen, kamu nampak trend, kamu belajar terfikir sesuatu ataupun kamu belajar sesuatu ataupun kamu telah membuat satu kesilapan, apa yang perlu kamu buat? Kamu terus tulis perkara-perkara tadi dalam bank idea kamu tadi. Jangan percaya kepada ingatan kamu. Okay? Idea yang tadi dicatat biasanya akan hilang. Sebab itu, kamu perlu membuat bank idea supaya idea-idea yang datang tadi terus kamu boleh tulis di dalam buku nota ataupun nota handphone kamu. Okay? Macam tu. Okay. Sekarang aku nak kongsikan kepada kamu formula 5 sumber idea. Okay. Sekarang, aku berikan satu rumusan mudah supaya kamu boleh ingat. Okay. Yang pertama ialah, yang pertama, masalah. Ingat ini adalah lomba 5 sumber idea yang aku kongsikan khas untuk kamu yang ingin menjadi seorang YouTuber. Okay. Yang menghadapi masalah untuk susah mencari idea. Okay. Yang pertama, masalah. Okay, pertama ingat masalah. Apa masalah penonton kamu? Terutamanya mereka dalam niche kamu. Yang kedua, soalan. Apa yang mereka mahu tahu? Maksud aku penonton kamu lah. Okay, yang ketiga komen. Apa yang mereka tanyakan dalam video kamu? Okay, yang keempat trend. Apa yang sedang menjadi perhatian pada masa tu? Okay, dan yang kelima, pengalaman. Apa yang kamu belajar atau kamu alami? Okay, kalau kamu menggunakan 5 sumber ini, kamu sebenarnya tidak perlu duduk dan tunggu dia datang. Okey? Jadi, aku nak bagi satu cabaran untuk kamu. Okey? Sekarang, aku cabar kamu. Sebelum kamu tutup video ini, buka nota telefon kamu. Okey? Tulis sekurang-kurangnya 10 idea video. Tak perlu sempurna. Tak perlu fikir tajuk yang hebat. Yang penting, tulis dahulu. Okey? Bila kamu sudah ada 10 idea, kamu tidak lagi bermula dari kosong untuk video seterusnya. Tak? Okey, baiklah. Sekarang kita dah sampai di penghujung video aku pada kali ini. Jadi, kalau selama ini kamu fikir kamu tak kreatif atau tak ada idea untuk menjadi YouTuber, mungkin masalah sebenar bukan kreativiti kamu. Kamu cuma belum mempunyai sistem untuk mencari idea. Jadi, mulai hari ini, jangan tunggu idea datang kepada kamu. Okey, apa yang perlu kamu lakukan sekarang ialah kamu pergi cari idea daripada masalah. Kamu pergi cari idea daripada masalah. Okey? Soalan, komen, trend dan pengalaman. Okey, sekarang aku nak kamu tulis di komen. Apakah niche channel kamu? Dan berikan satu idea video yang kamu mahu buat. Okay? Aku nak lihat berapa ramai yang sudah mula membina idea untuk channel masing-masing. Dan kalau kamu mahu belajar langkah demi langkah bagaimana membina channel YouTube dari kosong, tekan subscribe. Okay. Dalam video selanjutnya kita akan bincangkan satu lagi masalah yang sangat penting. Okay? Saya ada idea tetapi saya tak tahu apa yang penonton sebenarnya mahu. Okey, macam mana? Kalau kamu merasakan perkongsian aku ini dapat membantu kamu mencari idea kamu, okey, jangan lupa kamu subscribe, share supaya ramai lagi yang mendapat manfaat daripada perkongsian aku ini. Kalau kamu ingin mengetahui info yang selanjutnya, jangan lupa untuk menonton video aku yang seterusnya. Okey, jangan lupa belajar dari YouTuber satu hari satu langkah. Assalamualaikum, bye-bye.